Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Tajuk saya hari ini riba tu. Tapi saya tak bawa duit. Saya lupa saya ganti jubah saya rasa tu. Dah hari ni banyak QR code jadi susah kan. Mana duit? Tuan, riba. Selalu tuan dengar riba. Riba ni kita selalu dengar dalam fikiran kita ialah riba emas. Orang kalau pinjam emas dengan kita 10 gram, berapa dia mesti balikkan kepada kita? 10 gram. Jangan lebih. Jangan lebih. Tak boleh syaratkan, Ustaz, kalau macam tu tak untunglah saya. Dalam hutang menghutang, dia tak ada lagi tujuan menghutangkan orang untuk mengambil keuntungan, tak ada. Tuan nak untung, sewa menyewa. Tuan nak untung, jual beli. Bank Islam, Islamic Bank, apa yang dia orang buat? Hutang menghutang. Mana ada? Dia orang buat jual beli. Makanya dia orang untung. Itu pun banyak orang tak faham. Kemudian dia tuduh Islamic Bank ni lebih zalim daripada bank Bisa dengar tak? Kenapa? Sebab interest dia lebih tinggi daripada interest bank konvensional. Nama aja Islamic. Itu Islamic Bank semua penunggang agama. Penunggang agama. Padahal yang setakat yang saya pergi banyak negara, tuan, Malaysia di antara yang terbaik. Kalah Indonesia. Kalah. Sebab kalau Indonesia, kalau dia ada bank, dia tak wajib mesti ada Islamic Bank. Kalau Malaysia setakat yang saya dengar, dia wajib ada. Walaupun dia nama Cina, Hong Leong. Siapa nama tu tuan? Cina, mu'allaf, masuk Islam. Hong Leong Islamic Bank. Indonesia, Bank Panin Bank. Mana ada panen syariah? Tak tahu. Tak wajib. Tak ada undang-undang mewajibkan. Saya tak tahu di Malaysia diwajibkan ke, atau sebab banyak permintaan, saya tak tahu. Saya tak kaji benda ni. Dia kata Islamic Bank ni lagilah zalim. Kenapa lagi zalim? Konvensional bank bagi rate 3.3, dia bagi 4.5. Sebetulnya Islamic Bank ni lah yang membantu kita. Kalau nak bantu tu, okey tuan, nak bantu, dia bukan dengan cara jual beli. Nak bantu dengan cara hutang menghutang. Makanya tuan kalau nak beli rumah tu, tengok apa akad dia. Jual beli, bukan hutang. Jual beli ni kita tak boleh membantu, tuan. Makanya ada makcik tu satu datang dia, tuan, kedai spek dia. Ini partner saya cerita lah. Dia tahu, oh makcik berkenan ni. Frame tu mahal, tuan. Nike tak apa nama dia, saya tak tahu tu. Ray-Ban Nike, Renada, tak tahu. RM1,000 lah tulisan dia punya tu. Dia kata, "Dek," kata dia, "apa ni? Nak makcik nak macam ni. Macam ni je lah, Dek. Adik bagi tahu berapa kos ni, nanti makcik tambah sikit." Oh, suka hati dia juga. Dia fikir saya nak sedekahkan buka kedai ni, tuan. Boleh tak macam tu? Ini Islam memang tak sokong Islam ni. Kenapa tak sokong Islam? Saya ni sengaja datang kedai Islam nak bantu orang Islam. Mana boleh? Dia fikir macam Nabi dulu berniaga tu. Nabi dah cerita lah. Kalau jual beli, ini ikut taradin, keridhaan masing-masing. Saya nak jual ni RM50 pun tak ada masalah. Jual RM100 pun tak ada masalah. Tuan redha, ambil. Tuan tak redha. Yang tak boleh tu ketika barang tak wujud dan sangat langka, sangat sedikit di pasaran, tuan paksakan dengan harga mahal, itu tak boleh. Contoh, telur sikit terhad. Kata orang kedai ni, kalau awak nak beli telur ni, awak mesti beli dulu sayur kangkung dulu. Ni tak boleh, ni haram. Haram tuan, ni haram. Syariat haram. Atau yang haram tu barang tak ada, tuan simpan, iddikhar nama dia, ini pun haram.
Tapi kalau barang tu banyak, setiap kedai ada telur, mudah didapati. Kedai ini jual RM19, kedai ini jual RM15, tak ada masalah, ikutlah masing-masing. Okey tuan, makanya tuan mesti jadi pengguna yang bijak. Saya sokong ni tuan, walaupun Facebook ni sokong. Jadilah pengguna yang bijak. Tapi dengan syarat kalau barang tadi tidak sedikit di pasaran. Okey tuan, ala kulli hal. Islamic Bank, dia orang buat jual beli, bukan dia orang buat hutang. Yang buat hutang tu konvensional bank. Kenapa interest rate lagi tinggi? Sebab dia orang, banyak orang yang nak kena bayar gaji. Lepas tu, kalau kita hutang RM50,000, lepas tu dia beli rumah tu RM50,000, jual kita RM50,000, nak gaji orang tu bagi apa? Nak untung dia bagi apa? Dia pun nak niaga. Oh, turunkan rate sikit, itu dah permainan dari jual beli. Kita tak tahu tu. Faham tu tuan? Tapi kita tak boleh nak tuduh kata Islamic Bank ni dia buat perkara yang haram. Kenapa? Saya dah selalu bagi tahu tuan. Selalu saya bagi tahu tuan, tuan nak beli rumah, dia akan tanya mana rumah tu? Oh tu. Dia tanya pemaju berapa harga rumah tu? 400,000. Okeylah, kata bank tu aku beli 400,000. Lepas bank beli, bank cakap dengan dia, kau nak beli rumah tu kan? 500,000. Bayar angsuran 25 tahun. Settle masalah. Adapun interest naik 4.5 itu semua matematik dia tuan. Cuma cara dia macam tu. Beza dengan konvensional bank. Hey bank, apa dia? Aku nak beli rumah. Berapa harga rumah tu? 400,000. Ni kau ambil 400,000 ni. Tapi ingat, kau bayar aku 500,000 tau. Itu haram. Kenapa? Riba. Paham tuan? Datang kepada ni, bank, apa dia? Kita ni berminat rumah dekat TP7 ni. Habis ni saudagar kaya. Kaya-kaya ni orang Kelantan tuan. Founder-founder. Pinjamlah duit kita nak beli rumah ni RM500,000 kata dia. Tak apa. Ni ambil RM500,000. Mau balik kan lepas 20 tahun kat aku RM600,000. Apa hukum dia? Apa hukum dia tuan? Riba. Nak beli rumah tu RM500,000. Rumah mana? Tu rumah Haji Osman tu. Haji Osman nak pindah Rusia kata dia. Entah ya entah tidak. Mana tahu nak jumpa Vladimir Putin ni kan. Nak mendamaikan Ukraine dan Rusia. Siapa yang mendamaikan Haji Osman? Wah, entah Haji Osman. Mana tahu dia PM11 ni kita tak tahu. Berapa rumah dia? 500,000. Datanglah Haji Osman. Buat dia nak jual rumah kan? Ni aku beli rumah tu. Lepas beli dia datang kepada saya. Dah, ni aku jual rumah ni 600,000. Saya tak masalah. Dosa tu? Tak ada dosa apa-apa. Itulah Islamic Bank. Okey tuan ya? Itu Islamic Bank nama dia. Tak bentuk dia sama, akad dia beza, hukum boleh berbeza. Memang pun. Jais datang, ketuk pintu dekat hotel. Tak. Buka. Ni apa duduk dalam bilik ni. Kami adik-beradik ni. Oh banyak tuan. Tuan baru semua cakap adik-beradik tuan. Padahal satu hitam satu putih. Jais pun pening. Mana ada putih. Satu hidung kembang, satu pula mancung. Ni khalwat nama dia ni. Apa hukum khalwat? Ketuk sebelah lagi. Ni apa berdua ni? Ni Jais nampak tak nikah. Bentuk sama tuan. Dua-dua dalam bilik. Laki perempuan. Tak ada beza. Tapi satu haram, satu tak haram. Kenapa satu haram? Karena dia tak ada akad nikah. Kenapa tak haram? Karena dia akad bentuk sama, akad beza, hukum pun berbeza. Apa yang jadi masalah sekarang? Okey tuan jadi jangan ragu lagi dengan Islami. Kalau tuan kata saya tak mau loan ustaz, tak ada masalah lah. Ajarkan kau besok kalau besar, kau jangan pakai loan tau. Nak beli rumah cash. Gaji member 2,000, harga rumah 400,000. Dia harus kumpulkan duit selama 200 bulan. 200 bulan tu tuan, lebih kurang dekat 20 tahun. Dia pun ikut kata bapak dia, tak makan 2,000 tu memang dikumpul tuan. Lepas 20 tahun dah cukup 400,000. Yes, beli rumah. Datang pemaju, beli satu rumah. Ni ada 400,000. Kata pemaju, harga naik 700,000 kata dia. Lepas tu nak kumpul lagi. Nak kumpul lagi ya? Dah.
Oh tak apa, sewa aja. Kata dia nih, sewa aja nih. Sebab nih, loan ni riba semua. Sewa, tuan sewa rumah riba. Orang tu riba tu. Bawa nak sewa. Jadi kalau tuan tak nak riba, beli kemah, tidur depan masjidnya. Itu tak riba. Faham tuan? Bukan saya ajar tuan untuk loan. Kalau ada cash, lagi bagus. Faham tuan? Tapi kalau tak ada, inilah penyelamat kita. Namanya Islamic Bank. Okey tuan. Itu riba. Apa makna riba tadi? Pinjam 500.000, syarat balikkan 600. Itu riba tuan. Nah, Ustaz, saya balik bawa emas Saudi. Emas Saudi ni harga dia mahal. Okey tuan ya. Orang balik umrah, dia beli emas Saudi. Datang kepada kawan dia, nak beli tak emas Saudi? Berapa? Aku ada ni 5 gram. Tapi 5 gram ni aku hargakan seperti 10 gram emas Malaysia. Maknanya kau bagi aku 10 gram, aku bagi 5 gram. Secara harga sama tuan. Contoh ni, 5 gram emas Saudi. Berapa 1 gram emas sekarang? Oh tak main emas ni. 278 paling murah. Habib semalam jual 282. Ha? 999. 282 dah jual. Dia jual lah. Kalau kita jual kat dia 24. 242 paling tinggi 245. Tuan. Berapa harga emas ni? Oh, kalau emas Malaysia 270 contoh. 10 gram dia 2.700. Emas Saudi 5 gram dia 2.700. Contoh lah, emas Saudi ni hebat ni contoh kan. Faham tuan ya? Sebab ada gambar Kaabah ni. Faham tuan? Jadi macam mana? Saya tukarlah 5 gram dengan 10 gram. Kan harga dia sama. Apa hukum dia? Apa hukum tukar tadi? Riba tak riba? Ha? Riba tak riba? Ikut ustaz lah kata. Jasman, riba tak riba? Riba tak riba tuan? Tak berani cuba. 5 gram emas Saudi, harga dia 2.700. Contohlah harga dia mahal, contoh. 10 gram emas Malaysia pun 2.700. Saya tukar 5 gram dengan 10 gram emas, sama 999. Dua-dua 999, murni. Emas 24 karat. Riba tak riba? Tak riba. Kenapa tak riba? Harga dia riba tak riba tuan? Oh, tak riba. Apa sepakat semua sini tak riba tuan? Ha? Harga sama. Itu yang kita tanya. Saya semua riba tak riba? Jangan tanya saya lagi. Riba tak riba? Saya ada dua di jawaban saya. Jangan tanya saya lagi. Dia macam hadis Nabi. Bila hari kiamat ya Rasulullah, apa yang kau sediakan? Oh, dia ikut hadis Nabi betul. Ditanya balik, riba ke tak riba? Ada dua di jawaban dia. Riba beli. Ha? Jual beli. Dia? Dia maksud dia angkat. Dia angkat kurna. Akad. Okey, riba tak riba? Tuan ingat, kalau kita jual emas dengan emas, jual beli pun dia tetap ada riba tau. Dia yang tak ada riba tu bila jual emas dengan barang, emas dengan dirham, itu tak riba. Faham tuan ya? Makanya RM1 uang lama orang selalu jual. Ini RM1 tahun 59 kemerdekaan dulu. Dia jual RM500. Apa hukum dia? Riba. Kenapa? Ringgit dengan ringgit. Kecuali ringgit dengan dolar, tak apa. Sebab dah lain jenis. Walaupun jual beli, saya jual $100 dengan harga RM420. Oh, beza ni. Tak, itu tak riba. Karena beza je. Emas dengan emas tetap ada riba walaupun jual beli. Tukar menukar ni artinya jual beli tuan. Barter. Dalam bahasa dulu barter. Apa mana barter? Jual beli lah nama dia. Cuman pertanyaan saya sekarang, bukan saya pertanyaan akad jual beli. Pertanyaan saya, 5 gram emas Saudi, harga dia 2.700. Mahal. Sama tuan, 24 karat, 999. 10 gram emas Malaysia, sama 24 karat, 999. Beza dia emas ni ambil daripada Malaysia.
Dia jual tapi sama harga dia 2.700, tapi beza beratnya. Riba kan tak riba? Riba tak riba? Ubah tak? Yang salah jauh tak boleh makan. Hah? Harga sama. Okey tuan Dah ada yang jawab tak riba lagi tak? Masa dia ada riba. Nampak je semua tak makan hari ni. Okey. Harga sama 2.700 berat ke beza? Riba tak riba? Riba tak riba? Puasanya riba tak riba? Tak riba. Haji Usman macam who wants to be millionaire pula tanya banyak kali tu. Nak tanya audience boleh, nak call siapa boleh. Jawapannya tuan tetap riba. Dah, bagi Haji Usman tertarik ya, jangan makan lagi banyak. Kenapa riba Ustaz? Ni orang tanya saya, kan harga dia sama, beratnya beza pun. Secara saya pun, takkanlah saya jual 10 gram emas Saudi dengan 10 gram emas Malaysia. Sebab 10 gram emas Saudi ni dah 5.400, 2 kali ganda. 10 gram emas Malaysia ni 2.700. Karena riba ditentukan bukan pada nilai dia, tapi pada berat ataupun kuantiti di. Paham tuan? Kuantiti gram dia tu, bukan berat. Saya kata kuantiti dia, sama ada 5 gram 1 kilo. Paham tu tuan ya? Kuantiti dia tu, bukan pada nilai dia. Okey tuan, itu yang mesti dalam fikiran kita. Kenapa? Sebab dia ibadat ta'abbudiyah. Kenapa? Karena hadis kata kalau nak tukar emas dengan emas, nak jual emas dengan emas, mesti sama berat. Tu hadis kata. Al-mithlu bil-mithli dalam hadis. Ketika Nabi kata mesti sama berat, kuantiti mesti sama banyak, kata Nabi tuan, makna dia Nabi tak cerita nilai dia berapa. Dan ulama hukumkan hadis ni, hukum riba emas ni sebagai hukum ta'abbudiyah. Apa tu ta'abbudiyah? Ni saya ibadat terbagi dua lagi. Tadi dua lain, ni dua lain lagi. Satu namanya ibadat ta'abbudiyah, yang kedua namanya ibadat ta'liliyah. Apa tu ta'liliyah? Saya mula ta'liliyah tuan. Ibadat yang berhubungan dengan sebab. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Itu dia. Okey tuan ya. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada. Contoh dia seperti khamar. Khamar ialah jus yang terbuat daripada anggur. Beza dia memabukkan. Kenapa khamar haram? Sebab dia memabukkan. Dia dah diproses sampai ke satu tahap dia memabukkan. Bukan saya cerita kalau minum sikit tak mabuk, minum banyak tak mabuk, tak. Sampai ke satu tahap yang kalau minum orang mabuk. Tak kisahlah, ada orang minum sebotol tak mabuk, tak ada masalah, tetap dia haram. Kenapa? Karena dia sampai satu proses tahap memabukkan. Ada tahap dia simpan 5 hari apa, tak tahulah tahap dia. Tapi dia dari ini ibadat ta'liliyah. Apa ada ta'liliyah Ustaz? Okey, tuan ambil anggur, tuan blend dekat rumah. Apa hukum minum blend anggur tadi? Haram. Haram tak haram aja Ustaz? Itu kan blend sama jus anggur-anggur ni. Haram tak? Ini kalau salah sekali lagi tak makanan ni. Itu tak haram Ustaz. Hah? Karena proses dia tak sampai ke tahap makna dia khamar jus anggur tadi bukan selamanya haram. Kalau tak sampai ke proses dia tak jadi haram. Contohnya, ini namanya ibadat ta'liliyah, ada sebab dia. Yang kedua, ibadat ta'abbudiyah. Apa makna ta'abbudiyah? Allah kata haram, haram. Walaupun ulama cari sebab dia, hikmah dia, haram. Contoh dia, selalu saya cerita dengan tuan, kalau masih ingat lagi, bersentuhan di antara laki dan perempuan bukan atau contoh bukan aurat.
Nah, aurat perempuan ialah seluruh badan dia kecuali muka dan telapak tangan. Baik. Haram ke Ustaz? Haram. Kalau nampak aurat tadi. Apa hikmah dia? Sebab kalau orang nampak aurat, orang boleh bersyahwat. Itu hikmah dia. Baik. Kalau satu orang tu mati pucuk. Tahu mati pucuk? Bukan teh pucuk tuan. Nanti pergi Indonesia minum teh pucuk. Wah, ni mati pucuk minum teh ni. Jangan tuan. Pucuk tu lain kat Indonesia. Mati pucuk dia tuan. Habis. Tak boleh. Memang langsung. Apakah masih haram seorang perempuan menampakkan aurat depan lelaki tadi? Masih haram ke tak haram? Dia tak ada syahwat dah. Umur 87 dah tuan. Dah tak boleh beza ni lelaki ke perempuan. Dia tak boleh beza dah. Haram ke tak haram? Ustaz kan tak ada syahwat dah. Jangankan kepada lelaki mati pucuk, kepada lelaki buta pun Nabi kata kepada Sayyidina Asma apa? Tutup aurat kami. Buta tu. Haram ke tak haram? Walaupun hilang alasan kata Ustaz ni kan dia tak syahwat lagi, maknanya tak apalah, tak haram, tak. Ini namanya ibadat ta'abbudiyah. Apa makna dia? Hilang pun apapun alasan, itulah hukum dia. Macam tu juga riba dalam emas tadi. Yang Nabi kata berat mesti sama, kuantiti mesti sama, tak kisah nilai berapapun. Tapi ingat tuan, kalau karat dia bisa karat, betul lah 24, 23 karat, betul lah kalau sini nama karat kan, 18 karat campuran dia kan, mesti dia emas dua-dua murni. Kalau satu 24 karat, satu 18 karat, ini tak apa, beza berat dia tak ada masalah. Tapi kalau 24, tapi beza ni Saudi punya lagi high class, ini Malaysia punya low class, tak, tetap berat mesti sama. Supaya tidak riba. Dah, tuan faham macam tu, baru saya masuk ke dalam problem dia. Saya dapat video. Ini sebetul inti dia tuan. Dapat video ni, saya kata, bila saya dapat video ni, ada ulama di Indonesia terkenal. Tuan, ustaz tu bagi tahu, dia kutiplah fatwa daripada fatwa Mesir tahun 98, saya tahulah. Dia terkenal di Indonesia. Dia kata, macam ni. Baik, saya pinjam duit 1 juta sekarang, tapi balikkan duit tu 30 tahun lagi. Bukan ansuran, balikkan 30 tahun lagi. Bolehkah saya minta dengan abang untuk balikkan duit tu 1.2 juta? Atau mesti balikkan duit tu 1 juta juga? Berapa? Saya pinjam 1 juta. Saya pinjam 1 juta ni. Tapi saya kata saya nak balikkan 30 tahun lagi. Bukan saya bayar ansuran ni, tak. Saya balikkan 30 tahun lagi. Bolehkah abang minta kepada saya untuk balikkan duit itu 1.2 juta? Saya pinjam 1 juta, abang minta kepada saya untuk balikkan 1.2 juta. Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Kenapa? Riba kan? Baik. Pertanyaan saya, 30 tahun lagi, apakah 1 juta itu sama dengan 1 juta hari ini? Betul tak? Saya pinjam 1 juta, saya balikkan 30 tahun lagi 1 juta. Kira-kira untung ke rugi? Kenapa rugi? Sebab duit ada inflasi. Ya. Oke, satu datuk tu yang saya kuliah, saya tarawih tu selalu dia kutuk dia punya cucu tuan. Selalu habis tarawih aja. Baru habis tarawih berzikir apa pahala dikutuk cucu dia. Dia kata, "Ustaz, cucu saya ni tak bersyukur." Saya kata, "Kenapa tu?" Saya kata, "Bapak dia bagi uang poket pergi sekolah RM5 pun tak cukup. Aku dulu sekolah 5 kupang cukup." Sudah orang tua ni jaga dia. Nak lawan takut sampai jantung mati pula. Kata, "Hayya," kata. Mana sama 5 kupang tahun 67 dengan 5 kupang hari ini, mana sama? 1 juta hari ini dengan 1 juta 30 tahun lagi tak sama, dah turun nilai dia. Betul tak? Jadi bolehkah saya syaratkan, "Tuan, boleh saya boleh pinjam 1 juta?" Boleh. Syarat dia bila nak balikkan 30 tahun lagi, balikkan 1.2 juta. Kenapa? Sebab 1.2 juta 30 tahun lagi itu sama nilai dengan 1 juta tahun ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau macam tu rugilah saya. 1 juta balik 1 juta rugilah saya. Jadi mana satu ni tuan? Ambil kaedah tadi. Apa kaedah tadi?
Kuantiti mesti sama, tak kisah value dan nilai dia. Kenapa? Karena ibadat ta'abbudi. Nah, tapi rugi Ustaz. Maka selalu saya bagi tahu tuan, dalam hukum hutang menghutang, dia tak kira rugi tak rugi. Kalau tuan tak mampu menerima syarat 30 tahun lagi, jangan bagi pinjam, tak ada masalah. Uang lepas tahun tak adalah berubah sangat. Pinjamlah 30 tahun lagi ni. Oh, rugi dah aku. Tak apalah, aku pinjam 1 juta tapi kau balikkan tahun depan. Okey, tak ada masalah. Oh, tak maulah, aku tak ada duit lagi tahun depan sangat. Tapi pinjam, tak ada masalah. Okey tak ni? Kenapa saya cakap macam ni? Secara logik tak logik Ustaz. Saya bagi tahu dengan tuan, memang uang ada, duit ada inflasi. Baik. Saya tahu sejarah mengatakan emas tak ada inflasi. Emas tak ada inflasi. Faham tuan? Zaman dulu zaman Nabi tuan, sebelum zaman Nabi, zaman purbakala dulu, orang kata orang tukar beras dengan beras, beras dengan gandum, ini namanya barter. Selepas itu datang namanya omlah. Omlah ni artinya alat tukar berbentuk emas, dinar dan dirham. Nabi hidup, Nabi masih menggunakan dinar dan dirham, tapi dinar dan dirham siapa? Rum. Karena zaman itu ada 2 mata uang saja, sama ada dinar Rum atau dinar Farsi, 2 saja. Tapi Makkah di bawah kekuatan Rum dan pengaruh Rum sangat besar, jadi orang gunakan dinar Rum. Ini dalil mengatakan bahwa boleh menggunakan barang orang kafir dalam bab muamalah. Paham tuan? Bukan boikot macam itu, bukan. Kecuali kalau kita memang tahu dia menyokong kepada kemaksiatan. Paham tuan? Dan memang kita tahu. Sebab ada sebahagian puak, tuan kenal, dia kata kita tak boleh pakai barang orang kafir. Lagi-lagi dia tengok belakang tu ada gambar Apple. Wah, ni tak boleh ni Amerika ni, kata dia. Lepas tu Nabi pakai dinar Rom tu tak lihat. Tak lihat. Mana dinar Islam zaman Nabi? Tak ada. Itu dinar Rom semua. Zaman tu Nabi tak buat lagi dinar Islam. Dinar Islam mulai terbentuk, mulai tercetus zaman Abdul Malik bin Marwan. Khalifah setelah Muawiyah, Yazid, ada namanya Abdul Malik bin Marwan. Sebelum khalifahnya Abu Umar bin Abdul Aziz. Zaman tu ada baru dinar Islam. Apa makna dia? Dari hadis ni istimbat dia, kita katakan boleh bermuamalat dengan orang kafir. Ingat tuan, bermuamalat. Tuan, banyak orang salah paham. Dalam Islam kita ada ibadat, ada muamalat, ada muasyarat, ada namanya munakahat, ada namanya jinayat, ada namanya siasah. Semua hukum ni lain, jangan disatukan. Apa yang saya nak bagi tahu? Dinar Islam datang zaman Abdul Malik bin Marwan. Setelah dinar Islam, dah zaman bila saya tak tahu, barulah jumpa namanya duit. Duit tadi dari tahun ke tahun inflasi. 50 ringgit selepas 10 tahun dah lain 50 ringgit dia ataupun nilai dia. Baik. Tuan, saya cakap tadi kalau tuan pinjam 1 juta sekarang, tuan balikkan 30 tahun lagi, mesti akad dia 1 juta, tak boleh lebih. Walaupun value dia turun. Ustaz, kalau macam tu rugilah. Okey, macam inilah saya bagi tahu tuan. Macam inilah. Tadi saya bagi tahu tuan, kalau saya pinjam 10 gram sekarang, berapa saya bayar 10 tahun lagi? Tetap 10 gram, tak boleh lebih. Okey tuan ya, tak boleh lebih. Baik. Kenapa emas boleh? Karena value-nya naik. 10 gram dulu dengan 10 gram sekarang besok. Kalau terjadi, saya bagi tahu tuan, inflasi pada emas, ni tak tahulah, wallahu a'lam, tapi tak mustahil. Paham tuan? Terjadi inflasi pada emas. 50 tahun ni inflasi emas semakin menurun dia punya harga. Bolehkah kita ubah hukum riba? Oh, ni kan ada inflasi emas ni. Kalau sekarang awak pinjam 10 gram, awak balikkan 10 tahun lagi, awak tambah jadi 12 gram. Boleh ke ubah hukum riba? Tak boleh. 10 tetap 10. Inflasi macam mana pun, value turun macam mana pun, itulah dinamakan dengan dah. Ustaz, ada orang tanya saya, jadi Ustaz, kalau macam tu, aduh, pinjamkan uang pening lah. Ada satu cara. Macam mana dia? Tuan pinjamkan uang, mata uang ringgit, suruh dia balikkan mata uang dolar. Itu cara dia. Itu boleh, tak ada masalah. Paham tuan? Dah, ni
Tapi takut pula dolar inflasi dia tu. Sekarang dolar jatuh dah 4.24 sekarang dah. Tapi kan biasanya dia naik tu kan. Berapa kan? 10.000 tok. Oh, 10.000 ni 2.500 dolar. Tak apalah. Balikkan 10 tahun lagi 2.500 dolar. Setuju tak setuju? Setuju. 10 tahun lagi dia balik 2.500 dolar, rupanya harganya dah naik jadi 12.000, 13.000. Tak ada masalah. Tapi kalau tuan kata berapa pinjam? 10.000. Balikkan berapa? 10 tahun lagi. Berapa kau balikkan 10 tahun lagi? Pun 10.000. Ini jangan pinjamkan karena dia Tapi kita tak boleh kata, tak boleh 10.000. Kalau nak pinjam 10.000, balikkan 10 tahun lagi, bayar aku 12.000. Pun tak boleh, jatuh riba. Okey tuan, itu masalah riba. Baik. Kalau macam ni, kalau bank tak boleh lah. Kalau kita macam biasa sekali, kita macam kita ikut samakan benda tu dengan pembelian macam telur hari ni berapa, lepas tu berseberangan dengan hari ni boleh beli ini sekian, telur yang ni akan 10 tahun lagi nak beli dengan jumlah harga yang sama. Boleh dengan syarat dia bayar pakai telur, bukan pakai duit. Tak, dia bagi kita bagi duit. Tak boleh. Kita equivalent dengan Kita equivalent tahu. Tapi dia tetap bayar dengan ringgit. Tapi beza dia, contoh pinjam berapa? 10.000. 10.000 sekarang kalau telur hari ni dapat, ni dapat 1,000 papan kata dia. Ni telur mana satu? Telur India ke telur Malaysia? Banyak telur ni tuan. Bagilah grade dia berapa. Grade. Sekarang ni kita tak faham tuan, telur putih lah, telur kuning lah, banyak telur. Ala kuliah dia cakap 1,000, okey. Jadi nanti kalau kau bayar nanti bukan 10.000. 10 tahun lagi 1,000 papan telur ni, itulah rupa-rupanya harga telur 30 tahun lagi turun tuan. Macam mana tu? Macam mana? Turun dia. 30 tahun lagi turun harga telur tu. Contoh ni, turun. Kenapa? Karena banyak dia bertelur. Dan rupanya bukan telur ayam je orang makan, telur penyu semua kena makan, telur ular pun habis kena makan semua tuan. Jadi harga telur turun. Contoh. Ni contoh. Macam mas tadi lah, inflasi tak mungkin dia turun, tapi kalau terjadi kita tak tahu. Boleh kita ubah lagi angkat tu? Faham tak? Tak, kita pilih salah satu di antara duanya. Ini panjang sangat akad dia, tak boleh dah. Okey, jadi dia tak boleh. Kalau dia bayar dengan telur boleh, tapi kalau dia bayar dengan uang tak boleh. Pinjam 10.000, dapat 1,000 telur. Tak apa, nanti kau bayar dengan 1,000 telur je 30 tahun lagi. Kecuali 30 tahun lagi dia bawa lori semua. Ni aku nak bayar hutang 1,000 telur dalam 20 lori. Boleh? Faham? Jadi video dia. Tu saya cakap tadi, kalau seandainya tak ada cara, makanya bank dia buat dengan cara ansuran. Yang dia cerita ni, dia kata kalau seandainya benda tu dia buat segerbuk satu macam ni, tapi dalam masa yang panjang 30 tahun dan dia balikkan sekali macam tu, memanglah value akan turun. Tapi kalau dia bayar ansuran, tak turun sangat pun, tak nampak sangat turun. Ada turun tapi tak terlalu nampak. Okey, aku bayar pinjam 1 juta. Okey, bayar dalam berapa? Aku bayar 25 tahun. 1 tahun bayar dalam 40,000 contoh. Tak nampak sangat ada pun perbezaan dia. Walaupun ada perbezaan nilai value dia turun, tapi tak seperti dia bayar 25 tahun lagi 1 juta macam tu. Okey tanya, makanya dalam bab pinjam meminjam tu saya cakap tuan, dia tak boleh kita harapkan untung, tak ada tuan. Bahkan kalau kita mengharapkan untung dari pinjaman, itu boleh jatuh riba. Kenapa? Karena kata dia riba tu ada 3, riba fadl, riba yad dengan riba nasa. Cuma tertambah satu namanya riba qard, riba dalam hutang. Apa ta'rif riba dalam hutang? Kata dia kullu qardin jara fihi manfaatun fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada manfaat di dalamnya. Manfaat, tuan dengar, manfaat. Okey, saya akan baca, saya akan uraikan bab manfaat ni. Semua pinjaman yang ada manfaat di dalamnya riba. Ingat tuan, manfaat di sini kata ulama bukan sekedar pinjam 1 juta mesti balikkan 1.2 juta. Itu manfaat secara material. Ada yang dia manfaat tapi tak nampak, boleh jatuh riba. Contoh dia Haji Usman kaya contoh tuan. Haji Usman yang duit 1 juta. Tak apa Ustaz, 1 juta ni ujung kuku je. Ni 1 juta. Bila Ustaz nak balik kan? 5 tahun lagi Haji Usman. Tak apa, 5 tahun Ustaz. Berapa saya balikkan? Tetap 1 juta tak boleh lebih Ustaz. Beriba kata. Lepas dah akad semua, tetap tak ada riba dah. Ustaz nak buat apa 1 juta tu? Ada tu, nak tambah modal syarikat tu.
ada tak kosong kerja manager apa pun? Kenapa? Anak saya ni tak kerja sekarang. Riba. Kenapa riba? Dari pinjaman dia ada yang itu orang tak nampak. Ini ada kepentingan Ustaz. Kepentingan ke, manfaat ke, janji dia ada hubungan. Dan kemungkinan besar kalau saya tak terima dia, kalau saya cakap sama Jusman, saya tak terima. Tak apalah Ustaz, tak terima. Dah pening dah. Ini riba. Faham tuan ya? Itu manfaat nama dia. Dan riba pada akad, bukan pada pengembalian duit tuan. Ini banyak salah faham. Pinjam berapa? 10,000. Apa ni? Nak modal. Modal apa? Tu, nak buat pisang cheese. Sekali lepas 6 bulan nak balikkan tuan, dia punya 100 franchise. Dia datang, berapa dulu Ustaz? Utang saya 10,000 je. Tak apa Ustaz, ambil ni 15,000. Boleh tak? Boleh terima tak boleh? Yakin boleh? Lebih juga. Tak, akad dia tetap 10,000, tapi dia kan ada kaya. Faham tuan ya? Dia bagi 15,000. Boleh ke tak boleh? Bukan riba. Itu dia hadiah itu. Dia hadiah itu lebih puluh. Janji tak ada akad. Janji jangan ada dalam akad. Dia nak bagi 10,000, tapi sebaiknya kata dia kalau si penghutang ni bayar lebih. Sebaik-baik si penghutang ialah yang membayar lebih. Kata dia macam tu. Jadi kalau ada yang kata, tak boleh Ustaz, riba, tak apa, saya bagi nombor akaun saya, nanti yang lebih tu bagi ke akaun saya, insya-Allah. Saya sucikan. Saya samak dia tuan. Okey tuan, itu masalah riba. Ada masalah tentang masalah riba, tuan tanya. Dah habis dah masalah riba. Jadi wang macam tu tuan ya. Ada satu Ustaz. Apa tu? Duit lama ni. Duit lama. Satu ringgit lah. Sekarang ni kata sekali tiba-tiba ada orang nak jadi 100 satu shilling. Riba ataupun dia kolektor je nak. Dia tuan bukan duit lama aja, yang siri belakang dia nombor cantik. Saya tak tahu nombor apa ni. Mungkin bawa ke 4D sana mungkin boleh dapat. Tak boleh. Selama sama dia punya mata uang, tak boleh. Walaupun dia bukan untuk dia kata memang dia suka nyimpan duit lama pun riba. Dia macam ni tuan. Memang uang ni, ada orang simpan uang untuk collection, ada orang simpan uang untuk jual beli. Apakah dengan mengubah niat boleh menjatuhkan hukum riba? Jawabannya tidak. Kenapa Ustaz? Sebab dihukumkan al-hukum alal ghalib. Kebanyakan orang pegang uang untuk disimpan collection ke untuk dibeli? Untuk jual beli ke untuk collection? Orang simpan duit, tak kisahlah duit apa ni, duit, yang penting duit ni, kita cerita duit. Tuan ada duit untuk collection lah. Untuk collection kan untuk jual beli. So, hukum alal ghalib, hukum kepada kebanyakan. Ikut majoriti dia apa, yang minoriti tak boleh diterima. Faham tuan kan? Majoriti semua kata duit untuk jual beli, duit untuk digunakan jual beli. Tapi saya tak, duitnya untuk saya simpan. Tak. Hukum awak katanya la hukmu ala nadir. Hukum kepada benda yang sedikit tak boleh dihukumkan. Kan ini benda yang nadir, benda yang jarang terjadi. Faham tuan kan? Sama dengan minum arak tadi. Dia kata minum arak tadi kalau memabukkan haram. Taib. Dia ada satu orang ni dia minum tuan, bukan satu botol tak mabuk tuan, satu tong dia minum tak mabuk. Haram atau haram? Tong tahu tong? Tong yang biru tu. Dia minum tak mabuk dia. Boleh kan? Tuan. Baik, itu hukum alam. Kenapa? Biasa orang minum satu botol mabuk dah. Ya inilah yang cerita lah. Tak ada cerita, ada ni lagi. Masalah. Sama dengan tukar duit hari raya. Ni hati-hati. Dekat Indonesia dah banyak terjadi. Malaysia saya tak nampak lagi. Dia sibuk office dia, bos ni pula semakin dekat raya semakin dipaksa suruh kerja. Tak sempat nak pergi bank. Ini nak balik kampung, nak bagi duit ke anak buah ni. Dia nak tukar wang biru. Tak sempat. Rupanya ada jiran sebelah tuan, dia free, pengangguran. Apa kerja dia? Dia bolot, tahu tuan bolot. Dia ambil semua uang bank itu, kata siapa nak tukar dengan aku? Ni ada 100 lembar uang RM1. Berapa harga dia? RM110. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ada pening dah tuan. Saya tak tahu, pening tak tahu, aku pening kena lapar. Boleh ke tak boleh tuan? Hah? Kenapa tak boleh? Sikit lagi. Boleh ke tak boleh?
Haji Usman kalau ketiga ni memang tak boleh makan ni, saya suruh balik. Boleh ke tak boleh? Sikit lagi, clue dia sikit lagi tadi tu. Tambah dekat ini Ubah akad. Jawapan dia mesti buat 2 akad. Dia niat betul. Mesti buat 2 akad. Atau 2 akad disatukan jadi satu, boleh. Macam mana Ustaz? Okey, aku tukar ni RM100 dengan 100 lembar, RM10 ni upah. Boleh, tak ada masalah. Faham tuan ya? Tak ada masalah. Mana dia kena jelas kepada orang anu. Oh, nampak nak niaga duit raya nampak ni dah. Dah pension dah, nak niaga duit raya lah lagi apa dia kerja. Okey tuan ya. Itu sama dekat Indonesia dia bila tak ubahkan akad, dia kembali kepada akad asal. Apa akad asal? Jual 100 lembar dengan RM110. Jadi riba lah. Okey Ustaz, kalau katakan yang ubahkan contoh ada duit tadi, yang dia ada duit RM1 lama, dia tak jual. Cuma ada orang ni nak, okey, bagi saya lah, saya bagi RM12. Dia yang bagi, dia tak sebut. Upah apa? Sebagai imbalan kepada yang ada duit ni dia bagi. Itu duit lama mana Ustaz? Kalau duit lama dia sampai dekat dia dah ada duit baru, duit lama tu dia tak ada. Tapi dia nak value dia untuk sekarang ni orang ni macam mana tu? Kalau duit lama tu boleh pakai sekarang ni boleh tak? Duit lama memang tak boleh pakai. Macam mana tu? Baik. Tapi harga sekarang ni value tinggi duit tu. Baik. Dah. Yang pertanyaan pertama tadi dia kata, ni saya ada duit lama ni. Shh, jangan cakap jual. Jadi macam mana? Biar aku mula dulu. Macam mana? Tak apalah, aku nak beli sikit. Oh, ini pakat orang riba ni. Nah, itu jawapan dia teman-teman. Yang jawapan kedua pula, kata dia duit tak laku. Ini memang ada perdebatan. Itu saya cakap tadi, ada perdebatan. Tuan buka dalam www.MUI Indonesia jual duit lama dengan duit baru. Majlis Ulama Indonesia dah keluarkan. Malaysia saya tak tahu fatwa dia. Tapi mayoriti kita tetap katakan al-hukum 'alal ghalib. Hukum kepada kebiasaan orang. Duit tetap untuk diniagakan. Okey tuan eh, duit tetap untuk diniagakan. Kecuali duit tu duit lama tapi dia koyak 2. Tu boleh jual. Tak ada masalah. Betul, kalau duit lama dia koyak tak boleh. Tapi jangan koyak tu. Macam mana? Aku pening ni, kita harus cari cara ni. Ustaz dah kata riba ni. Aku ada cara. Kau koyakkan dulu, nanti aku bagi RM500 sampai rumah aku selotip balik. Ini namanya mencari riba tuan. Al-hukum 'alal ghalib, itu jawabannya. Al-hukum 'alal ghalib. Hukum kepada kebanyakan orang mengatakan duit tadi, kecuali kata dia, kecuali kalau memang dia bukan alat tukar secara am. Bukan alat tukar dia. Mana tak boleh dijual belikan. Apa dia? Tukar duit dengan besi. Besi bukan alat jual beli. Ini tak ada masalah. Faham tu tuan? Itu dia jadi masalah. Al-hukum 'alal ghalib walaupun dia tak berfungsi lagi. Itu kalau macam sekarang jumpa tu bukan boleh niaga. Boleh dijual harga tinggi. Dia macam duit kertas lama, macam harta karun lah. Duitnya ni, tapi yang terkarun dia jumpa kenapa dia tak boleh berniaga sekarang ni. Itu beratus tahun, ribu tahun lepas, tapi dia memang value dengan hari ni, dia bidding dengan hari ni. Macam tu lah, dia macam harta karun macam mana? Baik. Dia benda yang sama ke tak benda sama? Duit ke tak duit? Okey. Harta karun duit lah cerita dia kan, bukan harta karun lain kan? Okey, ketika kita katakan al-hukum 'alal ghalib, kita balik kepada syahwat tadi. Di antara 10 orang, 1 orang tak syahwat tengok perempuan. Bolehkah kita hukumkan dia boleh tengok aurat perempuan? Dia tak syahwat pun, langsung tak syahwat. Dia normal. Tapi memang tak syahwat. Dia syahwat dengan lelaki-lelaki. Faham tu tuan? Contoh ni. Bolehkah kita hukumkan untuk dia, ni saya kata, bolehkah hukumkan untuk dia boleh tengok aurat perempuan? Boleh tak? Yang 9 memang kita tak boleh dah. Bolehkah? Tak, kata al-hukum 'alal ghalib. Al-hukum 'alal ghalib. Dia macam tu. Faham tak? Kecuali bentuk dia dah berbeza. Bentuk dia berbeza macam mana? Dia bukan duit ringgit lagi. Kecuali bentuk dia bukan berbeza. Macam mana? Dia bukan lelaki, dia perempuan. Dia berbeza bentuk dia. Faham? Dia macam tu. Al-hukum 'alal ghalib. Dia memang tentu saya cakap tadi, coba balik dekat Google nanti tengok MUI
.co.id, jual beli duit lama. Dia akan hukumkan situ. Ada pendapat ulama kata tak apa sebab harta karun dan berbubur segala macam, tapi majoriti kata al-hukum alal ghalib, hukum kepada kebanyakan mengatakan walaupun dia tak digunakan untuk jual beli dan tak laku lagi, memang niat dia untuk simpan, tetap tidak boleh bila sama dia punya je. Jadi macam mana ustaz? Dia macam ni, dia tetap mempertahankan. Saya tak tahu, mungkin dia jual beli duit lama kot, dah jual lama. Beli dengan umlah ataupun beli dengan mata uang lain. Itu jawapan dia. Saya tak tahu mana satu yang jual mata uang lama itu. Yang di sini ke sebelah sini. Beli macam tu. Ni RM1. Berapa harga dia? RM400 aku jual. Oh, tak boleh RM400. Jadi macam mana? Aku jual $100. Tak apa. Itu namanya hilah. Itu namanya hilah. Dah tahu kan? Ustaz, maksudnya riba ni adalah pembayaran yang lebih daripada jumlah yang kita berikan kan. Maksudnya kalau kita bagi pinjam RM10,000, kita minta balik dalam RM12,000. RM2,000 tu ialah riba lah. Okey, kalau katalah buat sekarang ni ada hobi mengumpul barang-barang lama ni. Contohnya saya simpan model-model kereta Hot Wheels pada tahun 1905, dan sekarang ni ramai permintaan dengan model-model yang kita ada tu dengan harga yang lebih mahal. Adakah itu kira riba ataupun itu ialah proses jual beli? Okey. Yang dia jual tadi apa yang dia kumpulkan tahun 1900 tu? Hot Wheels apa nama dia? Kereta kan? Okey. Riba tu hanya ada pada uang dengan uang, emas dengan emas, dirham dengan dirham je. Kalau benda lain dia tak riba. Atau makanan dengan makanan, riba. Beras jasmin 5 kilo dia jual dengan beras Thailand 7 kilo, tak boleh. Makanan, ingat tuan, riba 4 je. Makanan, dinar, dirham dan juga uang. Uang ni kias. Uang ni kias kepada dinar dan dirham. Benda yang lain tak ada riba. Dia nak jual Hot Wheels tahun 1900 dengan BMW tahun 2025 pun tak ada hal. Dia. Masuk rumah semua sekali. Oh, tak ada masalah, tuan. Apa pun jual selain 4 ni dia tak ada riba. Riba ada 4 je, yang lain tak ada riba, tuan ya. Okey tuan. Dan satu lagi sebelum saya akhirkan, riba bukan sekadar lebih saja. Terus saya cakap itu salah satu jenis riba. Makanya kalau tuan nanti nak belajar riba, kita belajarlah. Dia ada 4 jenis riba ni. Salah satu riba juga yang tak sedar. Perempuan banyak tuan. Apa dia? Jika ada kawan dia yang jual emas. Bukan kedai emas. Biasanya orang Kelantan dia tak beli dekat kedai emas tuan. Ada juga beli ke kedai emas tapi jual dengan harga kasih sayang dia dekat rumah tuan. Betul, sebab isteri saya orang Kelantan, makcik dia semua jual emas. Dia beli emas jual. Jadi macam mana makcik dia turun dari Kelantan, lepas tu tengok, wah cantik emas ni. Jadi macam mana? Macam ni lah kata dia. Tak apalah, bagi aku pinjam lu gelang ni. Macam mana? Nanti malam nak pakai baju yang seksi sikit. Kenapa? Nak tanya abang, boleh tak beli ni? Oh tuan. Dia pegang. Abang, gapo dia ni? Macam wah, ini tak boleh tolak abang ni kata dia. Dah, dia pegang emas tadi kan? Dia pegang emas kan? Dah. Dia bincang-bincang, dia pujuk, Abe pun setuju. Bila Abe setuju, call. Yes, Abe dah setuju. Bagi nombor akaun, aku transfer. Riba. Tahu riba? Riba tak riba? Tahu kenapa riba? Ini namanya riba an-nasa'. Apa? Tukar duit, tukar emas dengan duit, emas dengan emas, emas dengan dirham, dirham dengan emas, disyaratkan mesti dalam satu majlis. Dua-dua wujud. Okey tuan, itu salah satu dia lah. Dah. Cuma itu pun yang jadi permasalahan lagi yang lain. Ni saya bagi tahu tuan. Sebab bila saya cakap macam ni, dia orang kata macam ni. Okeylah, tak apa, kita jumpa berdua. Okey, pergi ke kedai emas. Saya beli. Berapa harga emas ni? Okey, harga emas ni contoh RM1,000. Okey. Saya bayar tuan. Saya bayar guna kad. Tuan tahu tak, kalau saya bayar guna kad, duit tu masuk terus ke? Dia pending 1 sampai 3 hari. FPX akan pegang dulu. Duit Now akan pegang dulu. Apa hukum dia?
Kalau saya jelaskan hukum dia tak habis nanti, tak makan Haji Usman hari ini. Faham tuan? Tak apa. Tuan kumpulkan maklumat-maklumat tadi, saya pun masih nak kaji lagi. Tapi saya dah baca sebetulnya tuan. Tapi saya suka kalau jumpa dan nak terangkan. Kadang apa yang kita baca ni tak sama. Tu yang saya tak berani cakap sampai hari ni. Tu yang bila saya beli emas, kalau isteri saya selalu saya gunakan wang cash. Kalau saya lah, ni saya untuk berhati-hati. Saya tak katakan guna kad tu haram. Ingat mak-mak ya, tak katakan haram. Tapi saya pribadi, untuk kehati-hatian saya akan gunakan uang cash. Kalau isteri saya beli, kalau tuan, kalau isteri saya beli emas, walaupun sampai sekarang tak beli-beli. Faham tu tuan? Ni kalau tuan. Faham tu tuan? Dia tak minat emas, dia minat jam. Faham tu tuan? Ala kulli hal dia macam tu. Faham tu tuan? Saya tak katakan macam zakat. Saya selalu katakan zakat fitrah. Saya sampai hari ini saya bayar zakat fitrah pakai beras tuan. Saya sendiri, tuan nak pakai duit pakailah, saya tak kisah pun. Dah ada fatwa dia. Saya sendiri saya pakai beras. Nah, ini untuk diri saya lah. Macam emas tadi. Faham tuan ya? Tapi sebaiknya emas pun macam tu. Kalau boleh pakai duit lagi bagus. Kenapa? Karena ada riba. Dia bukan riba tu karena lebih aja tuan. Itu namanya riba yang kedua. Ketiga namanya riba nasa. Dia ada riba liat juga, riba fadl juga, riba qad. Nanti kita akan bahas. Taib, ada pertanyaan sebelum kita tutup tuan. Dah 10.30, 9.30 dah. Habis dah? Alhamdulillah. Okey tuan ya. Lapar dah. Yang muda tak lapar, yang tua dah lapar. Kata dia. Lain macam ke memang sengaja tak makan sebelum maghrib datang sini. Okey tuan, mudah-mudahan Allah Taala fahamkan kita. Allahumma ja'al jama'an hadza jama'al marhumah wa tafarraqan min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakyan wa la mahruma. Allahumma hdina wa hdina wa hdina sajami'a wa ja'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Yang lebih daripada Allah, yang kurang daripada saya, kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.